Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha Anta khairu man zakkaha Anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim. Kita malam ni muka surat Pak Mik, muka surat 76. Itu kita masuk penjelasan kaedah yang ke-10. Itu daripada yang kita dah tengok dah. Ini tajuk Pak Mik, tajuk ni lah. Pasal tajuk ni lah tak dapat tauliah. Tajuk ni lah punya pasal. Inilah tajuk yang menyebabkan tak dapat tauliah. Iaitu setiap perkara baru yang tidak ada sebelumnya di dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Satu benda kita kena tahu, istilah ini, perkataan ini bukan kita yang bikin dan bukan kita yang kata. Perkataan ini disebut oleh kekasih Allah Jalla wa'ala di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Riwayat Jabir, riwayat Irbad ibn Sariyah, hadis Imam Muslim, hadis Imam At-Tirmizi, hadis Imam Abi Dawud, semuanya martabatnya adalah sahih. Baginda yang sebut. Kita satu benda kita kena tahu apa dia. Apa dia teks hadis dan apa dia huraian hadis. Hak tu kita kena bagi tahu penjelasan. Teks hadis adalah perkataan Nabi. Teks hadis adalah perkataan Nabi. Huraian dia kadang-kadang satu hadis itu datang, hadis itu telah memberi huraian. Cuma kadang-kadang orang yang datang kemudian dia tak dapat faham hadis itu, maka dia cuba menggunakan kekuatan bahasa Arab untuk faham. Terkadang-kadang diberi huraian. Pasal itu huraian ini banyak. Kita ada Sahih Bukhari, kita ada huraian dia Fathul Bari, kita ada Al-Alamah Al-Aini Umdatul Qari. Ini semua syarah kepada Sahih Bukhari. Kita ada Sahih Muslim, kita ada syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi. Tapi satu benda kita kena tahu, kadang-kadang satu ulama walaupun dia hebat, dia jago dalam ilmu, tapi ada beberapa tempat perkataan dia tidak diangkat. Hebat An-Nawawi, tetapi ada beberapa tempat perkataan dia tidak diangkat. Kenapa? Hebat Imam Syafi'i, ada beberapa tempat perkataan dia tidak diangkat. Hebat Abu Hanifah An-Nu'man, tapi ada beberapa tempat perkataan Imam Abu Hanifah tidak diangkat. Hebat Hujatul Islam Imam Ghazali menulis Ihya dan dia menulis Al-Wajiz, dia menulis tentang usul fiqh, tetapi ada beberapa tempat perkataan Imam Ghazali tidak diangkat. Kenapa? Apabila huraian mereka tidak menepati ruh hadis. Itu beza huraian dengan teks hadis. Macam pasal itu teks hadis dia kena tinggi. Kita kata matan hadis itu setelah sahih sanad dia, setelah sahih matan dia, dia lebih tinggi. Manakala huraian ini dia tertakluk kepada beberapa benda, dia berhubung dengan beberapa benda. Fakta penghuraian itu, satu orang menghuraikan satu hadis,
Bila dia menghuraikan hadis itu, dia akan cuba bagi tahu inilah maksud hadis ni berdasarkan kaedah pertama, kaedah kedua, kaedah ketiga, inilah maksud dia. Allah Jalla wa'ala yang jaga agama ni. Islam ni di bawah jagaan Allah. Inna dina indallahi Islam. Para ulama hanya boleh bekerja, tapi hakikat pemeliharaan itu Allah yang buat. Maka Allah sendiri menapih. Apabila tapisan itu berlaku, maka Allah mengangkat perkataan si fulan ini tidak menepati maksud hadis. Tidak menepati maksud hadis. Pasal itu kita sebelum mendengar huraian hadis tu nak kena dengar dulu. Pasal itu kita memerlukan satu ilmu yang besar dalam dunia hadis, nama dia mustalahul hadis. Masa di Baghdad, Pak Amir, Ustaz lah kata amboi no, hang duduk pindah hang baca hadis dahsyat-dahsyat aku tengok hang main sini hang tu dah hang bengong dia kata saya. Dia kata hang tak dah hang bengong. Hang duk baca hadis tu hang duk baca macam mana? Saya kata ada dalam Tanbihul Ghafilin semua tu aku kata hang bengong, hang marah. Hang tahu tak sebelum baca hadis hang kena belajar apa? Saya kata kita ada ilmu hadis. Ilmu hadis tu menatang apa dia kata? Macam mana hang tahu di hadis? Saya kata dia tulis di situ hadis-hadis Tak, dia kata dengan saya, satu ilmu yang menjadi pintu kepada mengenal hadis, nama dia mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis. Bukan kita baca Sahih Bukhari, kita baca Fathul Bari, kita boleh faham hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dengan Fathul Bari. Tidak. Fathul Bari dia membantu kita. Tetapi untuk mengenal hadis, kita kena belajar mustalahul hadis. Ini satu masalah di kalangan para asatizah, para ilmuwan, apabila dia membaca hadis tapi dia tercicir ilmu ini. Daripada ilmu inilah kita tahu makanul hadis fi tashri' al-islami, kedudukan hadis itu di sisi ajaran Islam ini. Pasal itu satu orang baca hadis, dia kata hang baca hadis, ulama hadis dulu hang baca pun aku bau tak betul dah. Macam mana dia tahu? Satu orang nak hafal sampai puluh-puluh ribu ni kat susahlah juga. Kita bukan puluh ribu Pak Amir kan. Hari Senin baru ni kita baca Riyadhus Salihin, tajuk apa? Zakat kan? Oh dah baca. Kalau ada Imam Bukhari, baca tidur kanan. Boleh ingat? Boleh ingat. Dahsyat. Kita ada masalah. Tapi macam mana ulama dulu dia boleh tahu hadis tu? Bukan masalah tu, tapi masalah dia tahu kaedah. Dia tahu mustalahul hadis, dia tahu. Baru dia belajar ulumul hadis. Dah habis benda ni semua, dia belajar pula satu ilmu, nama dia ilmu jarah dan ta'dil. Bagaimana para rawi, bagaimana al-jarhu. Al-jarhu maksud dia apa dia? Bagaimana kesaksian-kesaksian yang disebut oleh rawi itu ditolak. Kenapa ditolak? Nama dia al-jarhu. Luka, jarah ni maksud dia luka, artinya dia ditolak, tercela, rawi itu tercela. Kerana hadis dia ada dua benda yang bermasalah, satu sanad, satu rawi. Apabila dua benda ni bermasalah, maka satu hadis itu tak boleh naik ke atas, tak boleh naik. Dia kena melepasi dua ni dulu, masalah sanad dan masalah rawi. Maka tapisan, filter apa kita nak guna untuk menolak rawi dan menerima rawi? Filter dia al-jarhu. Al-jarhu kena sebab-sebab rawi ditolak. At-ta'dil, sebab-sebab rawi diterima. Ini semua kita tak akan jumpa. Perkataan itu dalam matan Sahih Bukhari kita tak jumpa. Kita kena jumpa dalam mustalahul hadis. Pasal itu, kaedah yang kita cakap ini, kita kena tahu kaedah itu datang dari mana. Yang kata setiap perkara baru yang tidak ada sebelumnya dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat itu di neraka. Tank itu datang dari mana? Datang daripada lidah dan ayat liang kekasih kita Rasulullah, bukan daripada bikinan dan bukan daripada perbuatan, perkataan para ulama. Tidak. Adapun huraian kepada tank itu datang daripada para ulama. 10 para ulama dengan kekuatan bahasa Arab mereka miliki, dengan mustalahul hadisnya mereka tahu,
dengan ilmu dirayah dan ilmu riwayah, ilmu jarah, ilmu ta'dil. Dia kuasai semua. Dia cuba nak faham apa makna kullu bid'atin dhalalah. Dia cuba nak faham. Maka semasa dia cuba nak faham, dia cuba bagi pandangan dia. Maka ketika dia bagi pandangan dia, mana-mana pandangan yang tak masuk dalam, tak memenangkan teks, pandangan itu dianggap tak kuat. Pandangan datang, pandangan kena membenarkan teks hadis. Apa dia? Sebagai contoh di sini, setiap perkara baru, kullu bid'ah apa? Tak, sebelumnya apa? Apa dia Ustaz Mat sebelumnya? Muhdatsatin. Wa syarrul umuri muhdatsatin. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap muhdath, benda muhdatsah, benda baru, hukumnya adalah bid'ah. Dan setiap benda yang bid'ah, hukumnya adalah sesat. Baik. Huraian yang dimaksudkan dengan huraian hadis bila dia datang, semua huraian kena memenangkan perkataan itu. Kalau ada satu huraian itu dianggap lebih tinggi daripada teks itu, maka huraian itu ditolak. Kenapa? Tidak boleh ada huraian umat lebih tinggi daripada lisan Rasul. Dia adalah pemimpin kepada umat. Lepas itu kita kena tahu kenapa itu dikatakan rajih, kenapa itu dikatakan marjuh, kenapa itu dikatakan pandangan yang lemah, kenapa itu dikatakan pandangan yang kuat. Sajakah kita kata pandangan yang kuat? Tidak. Pandangan yang kuat dilihat kepada beberapa sebab. Satunya dalil. Dalil sokongan yang lain, hadis lain dia pakai. Yang kedua, semua perkara dan ucapan dia pakai memenangkan lafaz hadis secara zahir itu. Masa satu kawan, dia kata kita kena hati-hati kerana Nabi kata semua benda baru adalah bid'ah dan benda bid'ah adalah sesat. Kita kena hati-hati. Nabi yang kata benda ni. Bila dia terjemah hadis tu macam tu, kita kata pandangan dia kuat kerana lafaz dia memenangkan Nabi. Masa satu kawan pula, dia kata sahabat kena hati-hati, bid'ah bukan semuanya sesat, perkataan dia lemah. Kenapa lemah? Perkataan dia seolah-olah menggugat hadis itu, jadi lemah. Lepas tu kita benarkan dia hurai. Kenapa dia kata demikian? Biar dia hurai. Jangan takut pada huraian. Bagi dia hurai. Bila dia hurai, sahabat, begini bid'ah, begini bid'ah, begini bid'ah. Jadi kalau ente borong semua bid'ah, macam mana kita nak makan martabak, macam mana kita nak makan roti canai, macam mana kita nak kereta, macam mana kita nak beli rumah medium kelas, apa kelas ni semua ni. Macam mana ni sahabat? Ana dah tempah berabu sebiji ni. Dia hurai. Huraian dia akan menentukan kuat ataupun lemah. Sebab huraian tak boleh takut. Huraian tak boleh datang membawa satu gambaran teks itu bermasalah. Tak boleh. Tujuan huraian ialah nak menyatakan kebenaran teks. Huraian wujud. Huraian ini wujud pasal apa? Pasal nak bagi faham apa makna teks. Teks yang kita silap faham ni apa makna dia? Itu tujuan huraian. Bukan tujuan huraian tu nak pergi ronyeh teks tu. Boleh nampak tak saya kata? You all can understand or not? Pak Amir, JPJ kata ikut kiri kecuali memotong. Siapa kata? JPJ kata ikut kiri kecuali memotong. Maka kita ni, apa kita kena buat? Kita kena hurai pada orang maksud JPJ. Bukan kita pergi buat satu slogan baru. Kita kata ikut kiri kecuali memotong. Bukan semua ikut kiri. Kita tak boleh tafsir macam tu. Lah ni kita kena hurai kalimah tu bagi orang faham apa makna ikut kiri kecuali memotong, supaya kita tak salah faham dengan undang-undang tu. Bila Nabi sebut semua benda baru tu bid'ah, semua benda bid'ah tu sesat, yang sesat masuk neraka, kerja kita memberi penjelasan kepada umat apa maksud Nabi. Sampai kita buat benda tu kita masuk neraka. Bukan kerja kita pi ronyeh bahasa Nabi, lepas tu kita bagi nafas baru. Ini salah. Ghalat. Apa makna ghalat, Pak Amir? Ghalat. Bahasa Urdu. Bahasa Urdu dia kata ghalat, maksud dia salah. Ghalat dia kata. Arab pun kata ghalat juga. Ghalat. Ghim lam ta. Ghalat.
maksudnya tak betul lah, anta khata' dia kata, anta salah. Itu bukan maksud yang sebenar. Pasal itu nak faham kaedah ni, mari kita tengok macam mana ulama bertubi-tubi bagi penjelasan. Kenapa ulama nak sangat kita faham benda ni? Pasal benda ni keluar daripada mulut Nabi, jangan main-main. Kalau kita kata bukan semua bid'ah tu sesat, kita mesti mempunyai bukti yang kukuh. Pasal kita sedang kita sedang kita punya statement kedua ni betul-betul bertentangan total. Maka kita kena mempunyai bukti yang kukuh untuk kita punya statement. Maka siapa tak boleh buat statement, melainkan dia kena tengok apa Quran kata, apa hadis kata, dan dia kena memenangkan Quran dan hadis. Siapa-siapa boleh bagi second statement yang tak sama dengan Quran dan hadis, maka dia berhak dibawa ke mahkamah dan dia kena kumpul sebanyak bukti untuk bela diri dia. Kalau tidak, dia salah. Pasal apa? Pasal lepas kita baca Quran, kita duk kata Sadaqallahul Azim, benar Allah. Allah berfirman kepada kita, Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ini datang daripada mana? Daripada Al-Quran. Allah kata tangan Allah di atas tangan mereka. Kita kata tangan bukan makna tangan. So awak dah start, kumpulkan bukti sebanyak mungkin supaya awak tidak bersalah. Pasal statement dia, tangan Allah di atas tangan mereka. Awak kata Tuhan tak ada tangan. Lafaz ayat, tangan Allah di atas tangan mereka. Awak menyelisih ayat. So kumpul bukti banyak-banyak supaya awak tidak didapati bersalah. Nak dakwa, nak buat second statement, you boleh buat, tapi dia punya risiko terlampau berat. Maka pasal itu Quran kata pada kita dalam surah An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Bila kamu ada masalah, kamu ada benda tak dapat kamu selesaikan, cepat-cepat kembali kepada Allah dan Rasul, tinggal benda lain. Tapi kalau tengok susunan ayat di atas, ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Sangat menarik tafsiran Ibnu Katsir. Wahai orang beriman, ta'alah kamu kepada Allah, ta'alah kamu kepada Rasul dan kepada ulil amri. Tapi bila rojokkan, tak ada ulil amri. Bila rojokkan fa in tanaza'tum, dah jadi dah sikit tanaza'. Orang kalau ikut dalam kamus, khilaf bermakna berbeza pandangan. Atas sikit daripada khilaf dia panggil iftiraq. Iftiraq ni mula nak pecah, hang buat muka lain, aku buat muka lain, hang beralih badan kau lain. Dia start dengan khilaf, dia nak jadi iftiraq. Atas sikit daripada iftiraq baru tanaza'. Tanazak ni apa dia? Dia bukan takat beralih muka, dah genggam dah tangan. Dia genggam dah. Tu nama tanazak. Tengok, bukan kata tengok orang Pak Mit. Tengok bayang pun tak boleh dah. Bayang tu tak ada bau. Bayang tu Pak Mit tak ada muka. Tapi dia tahu dajjal ni punya bayang. Main dah dajjal. Dajjal. Dia tahu. Itu nama dia tanazak. Hang nama orang lain hang sebut. Nama dia hang kalau sebut aku terak meja lagi. Terak meja. Yang tu nama dia apa? Tanazak. Khilaf okey, tapi jaga. Nabi kata akhir zaman banyak khilaf. Daripada khilaf kalau tak jaga, dia nak jadi iftiraq. Iftiraq ni apa? Dia nak pecah. Iftiraq tu kalau tak jaga, ni ayat ni kata tanazak. Quran kata bila hal agama dah jadi tanazak, farudduhu ilallah war rasul. Tinggallah ulil amri, tinggallah umara, tinggallah ulama, kembali kepada statement Quran dan hadis dalam bab yang kamu tanazak itu. Apa bab yang kita tanazak? Tengok pada Quran, tengok pada hadis. Dah kita tahu dah cara-cara menilai hadis dengan sahih dia semua. Kata kepada Quran dan hadis, Sadaqallahul Azim, Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah Rasulullah. Terima hadis tu dan terimalah ayat Quran tu. Pandangan orang letak sebelah. Ini satu bab yang kita kena tahu. Baik, mari kita tengok. Lepas tu saya katakan, kita membaca buku ini, tapi kita tidak taksub dengan pemikiran penulis.
Ini sekadar kita punya teks. Bukan kita ambil bulat daripada penulis. Tidak. Penulis ni ada dia punya pemikiran sendiri. Tapi kita bila baca buku orang, kita hormat pandangan dia. Tapi kita kena berani bagi pandangan kita sendiri. Kita baca pandangan orang lain, kita baca apa ulama lain kata, kita beri satu penjelasan. Di mana-mana pun at-tibyan, penjelasan itu adalah penting. Pasal itu ikhwan, ada satu kaedah bagaimana membaca sejarah. Buku yang bermanfaat Ustaz Mat bagi kat saya, akidah apa? Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah oleh Ustaz Ismail Umar. Saya jumpa dia kat airport Kelantan. Saya janji dengan dia, kata Ustaz main betul ilmi sekali. InsyaAllah dia kata, sekolah nak. Ustaz Ismail Umar, dahsyat. Mengaji Ummul Qura. Dahsyat. Ada banyak manfaat kita boleh ambil daripada buku dia. Nama buku dia Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Terbaik macam tu. Kalau nak tahu tang mana, kena tanya Ustaz Mat. Ustaz Mat yang bagi buku tu kat saya. Macam mana nak membaca sejarah? Ulama kata sejarah ni, macam mana sejarah itu wujud? Ini satu bab yang besar. Agama, dalil agama dan perjalanan sejarah, dia kata Belori dalam lagu dia, seiring dan sejalan dengan Kak Poh dulu Pak Mik. Dulu Kak Poh pun dah meninggal dah. Allahumma ighfir laha warhamha. Sejarah, dengan sejarah perkembangan sirah, hadis, agama, dia jalan pisau entah. Macam mana kita baca sejarah, lagu itulah kita baca hadis. Jangan bagi lari. Kalau kita lari sikit, sejarah akan silap. Kenapa? Bagaimana sejarah itu terjadi? Sejarah ni terjadi, salah satu sebab terjadi sejarah kerana pembohongan. Bohong adalah sejarah. Bohong sejarah. Mana tahu bohong sejarah? Lihatlah peristiwa Karbala. Sampai hari ini kita tanya orang, siapakah pembunuh kepada Husain? Semua kata Yazid bin Muawiyah. Ini pembohongan. Bacalah perkataan Imam Ibn Taymiyah dalam buku dia Majmu'ul Fatawa dalam bab Karbala. Ibn Taymiyah membetulkan sejarah yang silap ini. Bacalah Al-Qawasim, ditulis oleh siapa? Oleh Abu Bakar Ibnul Arabi. Betulkan sejarah yang silap ini. Tak ada satu bukti sejarah kata keluarga Muawiyah yang bunuh cucu Rasulullah. Tak ada. Sejarah terbukti daripada pembohongan. Satu. Sejarah terjadi dengan apa? Sejarah terjadi daripada nas yang benar tetapi diterjemah ke arah yang silap. Terjadi sejarah. Terjadi sejarah. Nas tu betul. Tapi dia bawa nas tu sahih, tapi dia bawa nas tu kepada tak betul. Betul tak antara Ali berperang dengan Aisyah balik sana, Ali balik sini? Benar, itu betul, wujud. Tetapi diseleweng macam mana? Diseleweng Ali nak berlawan dengan Aisyah, Aisyah nak lawan dengan Ali. Sebenarnya bukan perlawanan. Ini satu konflik yang dua-dua pihak tak sengaja. Tragedi itu betul. Aisyah balik daripada Mekah, Ali keluar daripada Madinah. Betul. Tapi cerita betul itu diheret kepada satu tafsiran yang salah makna dia. Jadi sejarah. Sejarah terbukti daripada fakta yang betul tapi dihuraikan secara salah. Tertelan. Jadi sejarah. Dan sejarah juga terjadi macam mana? Terjadi daripada nas yang betul. Sejarah terjadi daripada dalil yang betul. Tiba-tiba ditekan kesilapan satu pihak itu untuk diangkat kesalahan. Tekan betul-betul. Dibagi satu gambaran kepada kita apabila Osman bin Affan naik jadi orang besar. Osman bin Affan ni heret adik-beradik dia semua pegang jawatan besar-besar. Orang-orang lain semua dia pecat. Yang dilantik oleh Umar semua Osman pecat. Dia buat muka-muka baru, kabinet senat baru. Betul tak? Betul. Memang Osman buat. Tetapi based on apa? Kebolehan dan
kawan tu punya bidang dia. Osman tengok dia ni bidang apa dia boleh. Osman tengok kawan tu dah umur 60, Osman bagi pencen awal, warga emas awal, makan pencen sudah. Osman ambil kawan ni. Kebetulan Osman ambil kawan tu, kenalah dua pupu dengan dia. Betul tak Osman buat? Betul. Tapi ditekan benda tu dalam wajah silap. Osman dah bawa satu apa dia panggil apa? Kroni. Sejarah terjadi daripada riwayat yang sahih tapi di highlight silap satu orang. Jadi sejarah. Pasal itu banyak soalan Syiah kita kata betul. Kita kata betul. Habis kalau betul pasal faham buat lagu tu, kita kata hang yang silap faham. Hang yang salah faham. Yang paling best sekali ustaz kita, dia bagi ceramah, bagi hujah dengan Syiah kan. Bagi hujah dengan Syiah, hujah dengan Syiah, dia balik main cerita kat anak murid dia. Oh, jangan main, kalau tak cekang tak boleh lawan dengan depa, depa dahsyat. Bukan depa dahsyat, hang tu bangang. Siapa kata depa dahsyat? Hang tak tahu. Hang tak tahu macam mana dia putar balik sejarah. Hang tak baca Minhajus Sunnah oleh Ibnu Taimiyah. Lagu tu dah ada 15 set dah ada. Hang tak baca buku tu. Satu aja mereka sebut tragedi Karbala. Ibnu Taimiyah jawab jadi 28 jilid. Majmu'ul Fatawa. Hang tak baca buku tu. Hang tak baca bagaimana Ibnu Taimiyah dia akidah Mu'tazilah, akidah Rafidah, akidah Syiah, akidah Qadariyah. Dia buat satu buku, dia semelih betul-betul akidah mereka ni. Dengan nas dia jawab. Hang tak baca buku tu. Dia pergi baca satu buku cerita pasal Abu Hanifah. Pak Amir pernah dengar Abu Hanifah apa? Pakcik pernah dengar tak? Nama Dahri. Abu Hanifah dengan Dahri. Tanya Tuhan duduk tak mana, siapa dulu sebelum Tuhan, siapa awal sebelum Tuhan, lah ni Tuhan duk buat kerja apa. Betul Ustaz Mat? Naik tangga turun tangga mimbar kan. Tanya kat Abu Hanifah, Tuhan ada apa, betul-betul ada Tuhan tak? Ni dia ni satu mulhid punya duk mat. Satu mulhid ateis. Imam Abu Hanifah kata tak apa, Tuhan ada tapi tak bertempat. Abu Hanifah kata Tuhan ada tapi tak bertempat. Dia tu gelak kakak-kakak, bolehkah ada benda tak ada tempat? Abu Hanifah kata, Buk main Ustaz, susu bagi dia minum susu, dia pun minum susu. Abu Hanifah kata lemak ada, manis ada, sedap ada. Tunjuk kat aku lemak tu duk tahu lah. Oh, dah hari masuk perangkat. Dari kata ada tapi tak boleh. Demikianlah Tuhan. Dia ada tapi nak tunjuk tahu mana tak boleh. Dia tak baca Minhajus Sunnah, dia tak baca akidah Tahawiyah, dia tak baca akidah Wasatiyah, dia tak baca akidah Nasafiyah. Dia baca yang ni. Dia baca yang ni. Oh, dia kata jangan buat pasal kalau tak cekang tak boleh. Cekang apa hang tu kendor. Dia bukan masalah cekang. Dia masalah hang sendiri tak lepas akidah Ahlus Sunnah. Hang tak lepas. Habis nak bercakap dengan mereka apa? Mereka ni mulhid. Mereka ni orang guna akal. Kita tak boleh guna akal, kena guna nas. Nas mematikan. Kita tak tahu, kita kena tanya pada orang yang tahu. Kita tak boleh malu. Kena tanya pada orang belajar hadis lebih daripada kita. Macam mana nak baca hadis ni? Lagu mana huraian Mu'tazilah tentang hadis ni? Apa hujah kita? Kita tak tahu, kita tanya ke mereka. Kita tak tanya, kita duk pergi buat lagu Jora Bara, Pak Amir. Kita serbu habis, kita tak lepas. Kita serbu habis, kita tak lepas. Dia kata ni bulan Isra' Mi'raj kan? Kata betul bulan Isra' Mi'raj. Nak tanya satu. Cerita ni ada betul tak? Kata cerita apa? Masa Nabi pergi Isra' Mi'raj, dia jalan satu tempat, dia ada bau wangi. Jibril kata kat dia, turun Muhammad pergi sembahyang 2 rakaat dekat kubur tu. Kubur tu keluar wangi. Dia tanya kubur siapa? Masyitah. Tapi tak dapat datuk lah. Masyitah. Nama dia Masyitah. Nabi pun tanya Masyitah ni siapa dia? Jibril cerita. Beriman daripada Allah, beriman daripada Nabi Allah Musa, satu family korban kerana iman, sampai anak kecil dia lah sekali. So, kami orang Syiah, kami banyak suka pergi ke kubur-kubur Tok Wali kami ni semua. Jadi kami nak tanya satu soalan. Kami ni duk pi membesarkan kubur-kubur imam-imam kami ni, salah tak salah? Kita kata mana boleh benda tu syirik. Syirik apa? Nabi sembahyang di kubur Masyitah lah.
Tu Isra Mi'raj lah. Alamak, kita kena. Dia jadi macam baginda Masai dengan kerajaan pasir dua butir. 1-0. Jadi lagu tu terlondeh kain-kain. Alamak, kita kena. Kita lagu hantar mesej, oh Syiah ni cekam. Bukan cekam, hang tu bangang. Hang tak boleh jawab apa kedudukan hadis masyitah dalam Isra Mi'raj. Syiah buat naik lagi satu soalan. Syiah kata, okey, salah ke kami pergi kubur, kami ambil berkat kubur? Kita kata salah. Pasal apa salah? Jadi syirik, minta selain daripada Allah. Syiah kata, dalam riwayat Imam Syafi'i pergi jumpa kubur Abu Hanifah. Dia kata, sahib ihtiram hadha ihtiram sahibul qabr. Aku menghormati, aku mengambil berkat daripada tuan punya kubur. Kalau hang kata tak boleh ambil berkat kubur, Imam hamba Muhammad bin Idris Al-Syafi'i ambil berkat daripada Abu Hanifah. Kalau hang kata kami silap, maka hang paling besar punya silap. Hang pergi ikut mazhab orang buat macam kami. Oh Allah, kita kata 2-0. Baginda Masai pula naik Pak Amin. Allah, kita kata Syiah cekang. Bukan dia cekang. Hang tak tahu riwayat tu apa kedudukan dia. Hang duk pergi serbu tak pakai helmet. Pasal tu bagaimana sejarah itu terjadi? 1, 2, 3 tadi. Macam mana kita nak betulkan sejarah? Bila dia dah bercampur, ada randuk semua ni, kita nak betul macam mana? Quran beritahu pada kita. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Quran suruh kita dengan hadis ataupun dengan sejarah, fatabayyanu, mesti kamu siasat. Dalam sejarah, dalam hadis, tak mana kita nak siasat? Kita siasat 2 benda, teks dan pembawa teks. Kita siasat yang ketiga, apa dia? Manhaj sejarah. Kita baca sejarah apa? Kita baca, katalah kita baca sejarah daripada satu buku. Sebagai contoh, katalah daripada buku Imam apa sejarah? Tarikh Tabari. Tarikh Tabari ni besar lah. Semua ulama-ulama sirah kalau bercakap pasal sirah, pasal sejarah Islam, mesti rujuk Tarikh Tabari. Imam Tabari mati pada tahun 310 Hijrah. Sini ada imam lama. Ambil. Dengan 3 kaedah tadi, kita kena buat siasatan. Apa dia? Apa dia manhaj Imam Tabari? Kena tahu. Dia tu siapa? Mu'tazilah ke dia? Sebab setiap orang akan menulis sejarah berdasarkan pengaruh yang ada dalam diri dia. Bila kita capai satu buku, kita kata saya rujuk buku ni. Awak kena tahu zaman buku tu ditulis dan pemikiran penulis. Siapa dia Imam Tabari ni? Satu. Itu nama dia manhaj. Awak kena tahu sistem yang dia pakai dalam buku dia. Awak tak boleh seenak edewe dan sembrono, tak boleh. Yang ketiga, setiap riwayat-riwayat yang ada dalam buku dia tak lepas daripada 2 perkara di atas, matan dan sanad. Apa? Kita dah bincang perkataan baru ni. Apa? Muji macam absorber tu. Observer tu. Satu kepekaan. Kena tengok kiri kanan, depan belakang, atas bawah, macam mana sejarah tu bergerak. Macam mana sejarah tu pergi. Beginilah cara kita membetulkan bacaan sejarah kita. Kalau kita tak ada perkakah ni, semua mai jadi sejarah. Semua mai jadi sejarah. Bila mai jadi sejarah, kita percaya dan kita menghukum agama kita dengan benda yang kita tak peka langsung. Kita hanya kata buku ni dia ni tulis, buku ni dia ni tulis, manhaj kita tak tahu. Sedangkan kita jumpa dalam Muqaddimah Sahih Muslim, kata Muhammad bin Sirin, kalau kami jumpa riwayat daripada Ahlu Sunnah, kami ambil. Kalau kami jumpa riwayat daripada Ahlul Bid'ah, kami tinggalkan. Itu manhaj. Kata Imam Syafi'i, aku pernah mengambil ilmu daripada Khawarij. Kenapa? Kerana Khawarij ni, benda besar dia pantang, bohong. Siapa bohong di sisi Khawarij, kafir. Maka Khawarij hajak dari dia tak bohong. Tapi aku tak pernah ambil satu pun riwayat daripada Syiah kerana agama mereka hidup di atas bohong, taqiyah. Kita hari ni sejarah tu mai ikut mana?
Sajalah saya sebut Pak Amir sejarah ni nak main kat mana? Sejarah baca Yasin 3 kali malam nisfu Syaban. Setiap benda kita sebut, kita bertanggungjawab. Hak saya kata ni, nak tengok tak mana? Dalam kitab Durratun Nasihin. Semua pondok dalam Malaysia baca, termasuk saya baca. Kitab Durratun Nasihin. Saya masih ingat lagi masa tu belajar dengan Ustaz Bakar Syarif, Imam Masjid Negeri, meninggallah dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kitab Arab yang pertama dia baca kat saya, Durratun Nasihin. Buka di dalam bab nisfu Syaban, dia cerita di situ apa yang patut dibuat pada malam nisfu Syaban. Boleh rujuk. Melayu ada, Arab ada. Lepas tu belajar sejarah Syiah. Nisfu Syaban ni apa dekat Syiah? Kita nisfu Syaban baca Yasin 3 kali. Betul? Betul. Apa kita percaya? Satu. Ni yang saya percaya dulu. Yang saya percaya bila Pak Amir? Dulu. Once upon a time ago. Betul Cik? Once upon a time. Tapi aku yang dulu bukan aku yang sekarang. Tapi nak cerita dulu apa saya percaya. Satu, nisfu Syaban buku tukang. Nala punya buku tukang. Ni buku kita tak baca lagi tau Pak Amir. Baru abang muka surat ni. Kita tak baca lagi, baru duk abang muka surat 9.20. Ni nak masuk intro dia tu. Nak cerita tu, dia nak kena lalui jambatan ni Zat. Supaya kita peka, apa tadi? Observe. Kita peka keliling kita ni, apa kita buat. Dia bukan isu baca Yasin. Dia bukan isu baca Yasin lepas maghrib. Dia bukan isu tu. Isu tu, benda tu mai dari mana. Itu je. Dan macam mana benda tu boleh muncul. Semua orang tahu. Baca Yasin malam nisfu Syaban 3 kali sebelum masuk waktu Isyak. Tak pernah wujud zaman Nabi, tak pernah wujud zaman sahabat, tak pernah wujud zaman imam mazhab. So, kalau dia tak pernah wujud pada zaman-zaman yang sangat diberkati ni, bila dia mai? Bila dia mai? Di Baghdad, I can see with my own eyes. Betul dia punya grammar dia. Saya tengok, boleh nampak benda ni dengan biji mata. Rupanya dibesarkan nisfu Syaban kerana orang Syiah percaya nisfu Syaban adalah hari lahir Imam Mahdi. Nisfu Syaban hari keluar Imam Mahdi. Maka apa mereka buat? Mereka merayakan hari itu besar-besaran. Dia pun sambut bukan-bukan. Betul-betul dengan baca Quran, dengan sedekah, dengan lampu, dengan macam-macam. Tak ada zaman Nabi, tak ada zaman sahabat, tak ada zaman para imam mazhab, dia wujud kemudian. Satu, tukang buku saya bang tadi. Orang kita percaya tukang buku. Lepas tu orang kita percaya apa? Malam ni malam yang cukup berkah. Betul ke malam tu malam tukang buku? Buka surah Ad-Dukhan. Allah cerita dalam surah Ad-Dukhan, malam tukang buku ni malam apa? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Allah kata sesungguhnya kami turunkan Quran pada malam yang sangat berkah. Pada malam itu kami fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu kami pisahkan urusan manusia. Malam yang berkat itu malam apa? Surah Al-Qadar kata, malam itu tatanazzalul malaikatu warruh. Turun malaikat, turun roh Jibril, bukan arwah mati tu. Roh situ Jibril, ulama tafsir kata. Orang Melayu faham kata, tengok malam ni arwah balik. Bukan arwah kita. Roh, dia guna mufrad. Roh tu Ruhul Amin, Jibril dan malaikat semua. Quran kata salamun hiya hatta matla'il fajar. Punya berkat malam tu diagihkan kehidupan kita untuk setahun. Mai pula Al-Qadar lain, buku kita diubah pula setahun. Nabi bertekun habis-habisan 10 malam terakhir pohon kepada Allah kebaikan. Tiba-tiba kita percaya buku kita tukar pada malam nisfu Syaban. Siapa yang percaya itu adalah akidah Syiah.
very important, cukup penting bagaimana sejarah itu dibaca. Sangat penting. Bila kita tak ambil hadis sebagai tapisan, kita tak ambil sunnah sebagai tapisan, Quran sebagai filter dia, kita akan terima sejarah sampai kita tak tahu sejarah kita pegang tu betul ke tak betul. Kita hanya based on satu perkataan saja. Takkanlah orang dulu silap. Kita silap, kita tak silap. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Baik, mari tengok. Baru nak tengok tajuk dia Pak Mir, 9.25. Baik, tajuk dia saja saya masuk bagi panjang sikit nak faham. Setiap istilah agama ni, agama bagi huraian yang begitu, agama bagi penjelasan kepada kita sampai kita tak berhajat kepada apa-apa huraian. Cuma tinggal masalah huraian agama tu sampai dekat kita tak sampai. Itu masalah nombor 2. Itu masalah kita pula. Baik. Tajuk dia pengertian bid'ah. Bid'ah ni apa dia? Dia punya pengertian yang kalau kita nak bagi pengertian bid'ah ni, apa dia pengertian bid'ah? Kata dia, bid'ah sama artinya dengan al-ikhtiraf, iaitu sesuatu yang baru yang dicipta tanpa ada contoh sebelumnya. Yang ni dari segi lughatan, bahasa. Bila kata bid'ah, bada'a maksud dia apa? Cipta satu benda tanpa ikut contoh. Macam mana Allah berfirman dalam Quran, badi'us samawati wal ard. Allah telah menjadikan langit dan bumi tanpa Tuhan contoh siapa-siapa. Badi' diguna perkataan badi', masdar dia bada'a, kata kerja dia bada'a. Bermakna Allah mencipta segala sesuatu, Tuhan tak pernah contoh, Tuhan tak pernah apa? Duk pitiru siapa-siapa, tak ada. Maka bid'ah dari segi bahasa bermakna kita cipta satu ibadat tanpa meniru siapa-siapa. Sedangkan dalam ibadat kita wajib tiru. Tiru siapa? Tiru Nabi. Bid'ah bermaksud siapa-siapa pun kita tak tiru, kita tak follow walaupun dia Nabi Muhammad. Itu maksud bid'ah dari segi bahasa. Baik, bid'ah secara bahasa hal yang baru dalam agama setelah agama ini sempurna. Dia main ibadat baru setelah agama ini sempurna. Ayat 3 surah Al-Ma'idah kan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jangan lupa ayat itu. Itu ayat menyatakan Islam telah sempurna. Ditambah dengan huraian Imam Malik, kita boleh jumpa di mana? Dalam semua tafsir. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, Al-I'tisam Imam Syatibi, jumpa huraian Imam Malik pada ayat itu. Kata Imam Malik, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah li'anna Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum, sampai habis ayat. Siapa-siapa yang pergi buat satu bid'ah dalam Islam, lepas tu yaraha hasanatan, dia pergi anggap bid'ah tu baik, dia telah menuduh Muhammad itu pengkhianat dalam menyampaikan risalah. Sampai Muhammad mati tak tahu benda dia buat tu baik, sampai dia yang kena buat, bukan Muhammad, sedangkan itu adalah agama. Kenapa aku kata demikian? Imam Majishun, dia kata sami'tu Malikan yaqul, aku dengar dengan telinga aku Imam Malik duk terjemah macam tu, mengagumkan orang dengar bid'ahnya Imam Malik hurai ni semua jadi kecut perut, takut ni kah makna bid'ah. Lepas tu Imam Malik kata, tahu tak pasal apa aku kata lagu ni? Kerana Allah berfirman al-yawma akmaltu lakum dinakum. Di ujung tu Imam Malik kata, fama lam yakun yawma izin dina fala yakunu yawma dina. Apa-apa yang tidak menjadi agama pada hari, apa-apa yang menjadi agama pada hari Muhammad, itulah agama sampai kiamat. Apa-apa yang tidak menjadi agama pada hari Muhammad tidak akan jadi agama sampai hari kiamat walaupun kamu buat. Macam mana dia boleh faham macam tu? Tengok yang kata bid'ah tu. Setelah agama ni Allah sempurna, yang sempurna Islamnya Allah, yang suruh Nabi Muhammad semayang, ambil wudu, lepas tu tasyri',
syariat pada Nabi, sunat yang mana, makruh yang mana, batal semayang yang mana, wajib semayang macam mana. Allah yang sempurnakan agama dia, daripada akidah sampai semayang, sampai puasa, sampai haji, sampai hidup, sampai akhlak. Allah yang sempurnakan pakej agama. Tiba-tiba main satu kawan ni, dia cuba ambil ayat semayang tanpa follow Nabi Muhammad, sedangkan Islam sempurna. Mati Nabi Muhammad menunjukkan Islam dah sempurna. Imam Syafi'i sebut dalam kitab Al-Um, siapa ambil ayat semayang, dia basuh muka sekali, dia basuh muka 2 kali, dia basuh muka 3 kali. Ini semua dalam kawasan sunnah. Dia basuh saja kali keempat, dia telah buat benda yang paling dikutuk oleh agama. Kerana Nabi tak pernah basuh muka sampai 4 kali. Dia telah buat bid'ah. Dan bid'ah itu sangat dicela. Dan dibawa mai satu hadis daripada Nabi. Itu dia abang pada kita. Ataupun sesuatu yang dibuat-buat setelah wafat Nabi SAW berupa kemahuan nafsu dan amal perbuatan. Lepas Nabi wafat, orang pakat buat ikut selera nafsu. Ikut selera nafsu dia. Apabila dikatakan aku berbuat bid'ah, artinya melakukan satu ucapan atau perbuatan tanpa adanya contoh sebelumnya. Bila kata aku buat bid'ah, maksud dia apa? Ni aku nak buat satu benda, aku tak mau contoh siapa. Aku nak cakap satu benda, aku tak ada tiru cakap siapa. Itu maksud buat bid'ah. Bila kita tuduh orang buat bid'ah, sahabat, entah ni buat bid'ah, bermakna kita tuduh dia sedang beragama tanpa contoh siapa-siapa. Menuduh orang buat bid'ah ni berat. Dan orang tu pula pergi mengaku saya ahli bid'ah, lagi berat. Tak boleh mengaku. Pasal tu Imam siapa? Imam Ibnu Abi Asim menulis satu kitab nama dia As-Sunnah. Disyarah kitab ni oleh Imam Al-Baghawi. Imam Ibnu Abi Asim kata, bila satu orang buat bid'ah, kita tanya pada dia, tuan, kenapa tuan buat bid'ah? Dia kata tak bid'ah. Kata Imam Abi Asim, dia masih Ahlus Sunnah. Sebab dia masih menafikan bid'ah dan dia tak mengaku dia buat tu bid'ah. Dia masih Ahlus Sunnah. Wajib bagi kita menolak apa yang kita buat tu bid'ah. Pasal Nabi kata sampai ke neraka. Pasal tu kita tanya satu soalan Pak Amir. Soalan ni boleh mencetuskan emosi. Dia boleh sentuh emosi. Tapi sajalah Pak Amir. Sajalah. Tak ada buat kerja apa, saja. Saja. Sahabat semayang macam mana? Saya semayang mula-mula saya duduk depan, saya baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Okey, cantik. Lepas tu saya baca usalli lillahi ta'ala, usalli fardal maghribi thalatha. Okey. Lepas tu saya takbir. Lepas saya takbir, saya ada qasad, ta'ra', ta'yin. Niat itu kena berjalan dalam kandungan takbir. Mulut kata Allah, hati tu dia kena sahaja. Mulut kata Allah, hati tu kena doa awang sahaja. Aku semayang fardu Isyak kerana Allah, baru boleh bar. Kalau in between tu nampak happy terhenti, dia kena ulang balik, ataupun terhenti dia arwah terus. Dia kena ulang balik takbir lagi. Okey, kita kata sahabat buat ni ada dalil tak daripada Nabi? Kata tak ada. Sahabat buat ni bid'ah. Kita kata kat dia wajib menafikan itu bukan bid'ah. Dia wajib menafikan. Dah. Siapa kata bid'ah? Saya tak boleh buat bid'ah pasal Nabi kata masuk neraka. Ni yang sahabat buat ni, ada dalil. Kalau dia mengakui benda dia buat tu bid'ah, dia keluar daripada Ahlus Sunnah. Dia keluar. Sebab Ahlus Sunnah bermusuh dengan bid'ah. Siapa mengaku benda dia buat tu bid'ah dalam ibadat, takut dengan ancaman Nabi, dia sesat dan dia masuk ke neraka. Kata Imam Ibnu Abi Asim, wajib orang yang buat bid'ah tu menyatakan yang dia buat itu bukan bid'ah. Dan bila dia kata bukan, dia kena buat apa? Dia kena membuktikan setenaga yang ada ini bukan bid'ah. Dan sama-sama dia dengan kita kena menyatakan Nabi kata bid'ah itu sesat, yang sesat tu masuk neraka. Boleh nampak tak? Itu adalah simbol Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tak tuduh orang buat bid'ah.
Tapi bila dia tahu benda tu bid'ah, dia menjauhi benda tu macam dia lari daripada singa. Pasal tu ahlu sunnah dia lebih cerita benda bid'ah daripada dia hukum orang bid'ah. Bid'ah ni benda, orang yang buat tu mubtadi'. Mubtadi' ni pembuat. Bid'ah ni benda yang dia buat. Kita lebih attack benda, kita bukan attack orang. Perbuatan itu. Seperti Imam As-Suyuti mengarang kitab Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu. Imam As-Suyuti menulis kitab kewajiban kita berpegang dengan sunnah dan larangan kita terlibat dengan bid'ah. Dalam kitab dia tu, dia attack semua benda yang dia simpulkan sebagai bid'ah, tapi dia tak pernah attack batang tubuh orang. Kenapa? Mungkin kawan yang buat dia tak tahu. Kenapa dia tak attack orang? Mungkin kawan tu ada silap faham dengan mana-mana dalil yang ada. Dia masih dalam ahlu sunnah kalau dia meyakini yang dia buat itu bukan bid'ah. Dan itu kemampuan dia, kita biarkan dia. Tapi bila kita duk mengaji ni apa bid'ah, kita kena mengaji sungguh-sungguh. Dalam duk mengaji kita bagi contoh. Contoh ni bukan kita attack orang. Contoh ni kita nak bagi kita faham supaya kita tak buat bid'ah. Kita tak buat benda yang kita takut buat. Pasal Nabi kata masuk neraka. Dua benda dengan bid'ah Nabi kata. Apa dia? Tak ada hidayah, sesat. Yang kedua, masuk neraka. Mana boleh dua benda ni kita buat? Nabi kata sesat. Kita sembahyang, kita baca kunut dan sembahyang witir. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, hidayahkan aku macam mana orang dapat hidayah. Siapa dia tak dapat hidayah? Bid'ah itu tanda tak ada hidayah. Dia sesat. Kullu bid'atin dalalah. Bid'ah ni bukan kapiang, dalal. Dalal tu sesat. Dia sesat. Apa makna sesat? Dia keluar daripada jalan Nabi. Siapa buat bid'ah, dia tak ikut sunnah aku. Sebab lawan, dadun. Lawan kepada kata sunnah, dadduha, bid'ah. Lawan kepada sunnah, bid'ah. Lawan kepada iman, kufur. Lawan kepada kalimah tauhid, syirik. Dia ada kalimah lawan. Betul Pak Amir? Lawan. Lawan kepada GST, tetap lawan. Itu lawan dia Pak Amir. Itu lawan dia. Pasal itu dia ada perlawanan. Pasal itu kita nak ambil tahu untuk diri kita. Baik, asal kata bid'ah bererti mencipta tanpa contoh. Bid'ah itu maksud dia bada'a, mencipta satu benda tanpa ikut contoh. Di antaranya firman Allah, badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi, yakni bahawa Allah menciptakan keduanya, langit dan bumi, tanpa ada contoh sebelumnya. Allah buat langit, Allah buat bumi, tak ada siapa pergi bagi recommend ke Allah buat langit, tak ada. Allah buat sendiri, dia pencipta awal. Manakala kita bukan pencipta. Kita hamba yang kena beribadat kepadanya dengan contoh Rasul yang dia bawa. Kita tak boleh buat bid'ah dalam ibadat. Bid'ah secara istilah ialah memiliki definisi yang saling melengkapi menurut penjelasan para ulama. Tadi kita dah tengok bid'ah segi bahasa, cipta. Pasal tu tengok kepada makna bid'ah saja kita boleh tahu benda ni bagus tak bagus. Apa dia bid'ah? Memberanikan diri buat satu-satu ibadat, tak mau contoh siapa. Tak mau contoh siapa, termasuk tak mau contoh Nabi, siapa-siapa. Dia punya terjemahan bahasa pun mengerikan. Ati Allah wa ati Rasul. Tak, bid'ah ni aku tak mau, aku dengan Tuhan aja. Siapa? Saya ada pengalaman pergi umrah dulu Pak Mek. Kan, pergi Madinah dulu duduk 3 hari, masuklah lepas lohong keluar main Mekah, sampai ke Mekah asam, tak beg di hotel semua, bilik semua check in, pergi tawaf lah, bawa jemaah semua pergi tawaf apa sa'i semua, umrah lah ni, dapat satu. Lepas tu malam tu ada makan lah, hotel sedia makan, pergi makan semua. Saya bawa masuk Masjidil Haram, kita pusing around Masjidil Haram, tengok tingkat 1, tengok tingkat 2, bagi kenal. Sembahyang subuh untuk hari esoknya, hari kedua, habis sembahyang subuh dia panggil saya, Ustaz, mai Ustaz. Kata apa pasal? Tengok kawan kita ni seorang.
Ramai-ramai tu ada satu kawan, dia sengking seorang. Dia kata apa masa balik subuh makan pagi tu, dia kata saya nak balik Malaysia. Pak Mi baru duduk di Madinah 3 hari, baru mai Mekah hari, baru tidur semalam. Tidur baru semalam sampai asar kemarin, tidur semalam, masuk subuh. Lepas subuh hari itu nak balik lah. Buat macam budak tenyah kaki atas lantai, nak balik. Macam pekan kan demo telok temakui tu. Dia kata, Ustaz bagi sikit nasihat. Saya tak ada kata apa. Dia kata siapa pun tak boleh halang saya nak balik. Dia pergi pada tempat tiket tu, dia kata nak balik boleh, tapi kena beli tiket baru 1,800. Dia bayar cash 1,800, ambil kapal terbang lepas Lohong balik turun Malaysia. Tu nak kata bid'ah tu. Saya nak abang tu apa dia, bid'ah ni jangan siapa suruh aku contoh siapa-siapa, aku tak mau contoh. Pelik lah, kita nak pergi Mekah ni bukan kata RM1, RM2, ribu Pak Mi, pecah duit tabung. Bukan tabung haji lah, tabung kita betul ni. Kita pecah duit tabung kita betul ni. Tabung haji kita tak pecah, duit kita betul ni kita pecah tabung. Dia pun dah balik. Masa dia duduk cakap tu merah muka-muka dia putih, merah muka dia. Dia pun kata, Ustaz nak tahu tak pasal apa dia duk cerita pasal dia kat saya. Dia balik dah. Ustaz tahu pasal apa dia nak balik sangat. Kata pasal apa? Ustaz, dia mai Mekah ni dia bawa ibu duit. Guru dia suruh pergi tawaf ibu duit, dan habis tawaf buk mai ibu duit tu kat dia. Dia nak buat ibu duit. Pasal tu dia tak mau duduk sangat. Dia pergi tawaf dengan duit, buk balik mai. Saya tak tahu lah kaya ke tak kaya lah ni, saya tak tahu. Tu Pak Mi. Ada jumpa sekali. 2004 ke 2005 hari tu. Jadi sekali. Masya Allah Pak Mi. Tak apalah kalau kena GST pun tak apa, kita pegang ibu duit. Apa masalah dia? Kan? Pegang ibu Pak Mi, pegang ibu Pak Mi. Kan? Jadi saya nak abang kata bid'ah tu apa dia? Hubungan dengan kawan tu perkataan dia tu, jangan siapa nasihat saya. Bila saya kata nak balik, hanya Tuhan saja boleh halang saya. Dia cakap lagu tu. Yang kata ahli bid'ah ni apa dia? Bid'ah tu dari segi dia punya bahasa tu ngeri kita dengar apa dia? Aku nak buat ibadat pada Allah, aku punya pasal. Hang jangan nak ajak cara. Apa saja cara yang aku fikir dia baik antara aku dengan Tuhan, aku akan buat. Aku tak peduli cara Nabi ke, cara siapa. Janji cara tu aku berkenan. Aku tak kira dia Nabi ke, dia Tok Wali ke, dia hidup ke, dia mati. Yang tu semua aku tak mau peduli. Yang penting hati aku berkenan, aku akan pakai guna hubungan aku dengan Allah. Yang tu terjemahan secara kampung bid'ah. Ngeri. Pasal tu Imam Malik kata macam tadi. Siapa yang buat satu bid'ah dalam agama, lepas tu yaraha hasanatan, dia tengok dia buat tu baik, Imam Malik kata, hang sedang dah apa hang duk buat ni? Hang sedang tuduh Nabi Muhammad pengkhianat. Tak sempurna apa dia bawa, sampai hang kena fikir sendiri, bawa jalan sendiri. Imam Muhammad pengkhianat, Imam hang satu orang yang cukup tak terpakai. Antara dua tu yang mana yang paling tepat? Itu maksud bid'ah yang Nabi sebut daripada awal. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Baik, kita tengok Ibnu Taimiyah kata apa pasal bid'ah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, bid'ah dalam Islam adalah segala apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, yakni yang tidak diperintahkan, baik dalam wujud perintah, wajib ataupun bentuk anjuran. Imam Ibnu Taimiyah kata, yang kata bid'ah ni satu ibadat yang kita buat, satu syariat, satu agama yang kita buat, satu benda yang kita based on kepada agama. Kita duk kata dia ibadat, kita duk kata inilah cara yang terbaik kita buat ibadat. Sedangkan kata Imam Ibnu Taimiyah, benda yang dia buat tu tak ada kena mengena dengan apa yang Allah kata, apa yang Nabi kata, sama ada dalam perintah wajib ataupun perintah sunat. Tak ada pun. Nabi ajak macam lain, tak ada pun Nabi ajak macam tu. Dia pergi ambil kalimah sunat, dia pergi letak dekat situ, dia kata sunat buat macam ni. Bila semak-semak
Nabi kah yang mensunatkan? Tak kata. Bukan Nabi bagi sunat, saya sendiri ingat benda ni sunat. Ini kata Imam Ibn Taymiyah rupa parah kepada bid'ah. Cukup tak senonoh. Ni kita duk baca ni, apa dia di belakang kalimah bid'ah tu, apa dia, gambar apa ni? Ni kita duk tengok ni semua ni. Bid'ah tu sendiri ada dua macam. Pertama, bid'ah dalam bentuk ucapan dan keyakinan. Kedua, bid'ah dalam bentuk perbuatan. Bid'ah dalam bentuk perbuatan dan peribadahan dan ibadah. Bentuk kedua ini mencakup juga bentuk pertama, sebagaimana bentuk pertama dapat mengiring pada bentuk yang kedua. Atau dengan kata lain, hukum asal dari ibadah adalah dilarang kecuali yang disyariatkan, sedangkan hukum asal dalam masalah keduniaan dibolehkan kecuali yang dilarang oleh Nabi, oleh Allah dan Rasulnya. Kata huraian dari dekat sini, bid'ah yang pertama, bid'ah di dalam ucapan dan akidah. Yang kedua, bid'ah itu wujud di dalam perbuatan ibadat yang kita lakukan. Akidah yang bid'ah, akidah Syiah, akidah Khawarij. Tadilah saya kata, saya tanya balik, percaya kata malam 10 Sya'ban tukar buku kerana tu nak baca Yasin 3 kali. Akidah tu akidah apa? Itu akidah yang sangat bid'ah. Sangat beda. Satu orang malam ni 10 Sya'ban kebetulan tak pergi mana, duduk di rumah, teringat nak baca Quran, dia baca. Dia tak ada ingat apa-apa. Baca Quran pada malam ni 10 Sya'ban tu bukan salah. Tak salah, bukan salah pada baca Quran. Salah tu pada apa? Pada i'tiqad kita dan cara kita baca tu. Cara. Jangan main-main, takkan tak baca apa malam ni. Malam ni 10 Sya'ban. Nak kata malam tu malam yang ada kelebihan, dia kena ada nas, dia kena ada dalil. Tak ada banyak hadis pasal 10 Sya'ban, melainkan kita jumpa satu hadis sahih, Nabi malam tu Nabi keluar pergi ke kubur, Nabi baca doa kepada ahli kubur bakir. Dia balik, Aisyah tanya, ya Rasulullah, tengah malam kau keluar? Nabi habaq. Nabi kata malam ni dah nak masuk separuh Ramadan. Aku mendoakan kepada Allah supaya Allah bagi keampunan kepada penduduk-penduduk kubur ni semua. Itu saja hadis yang ada, lain tak ada. Dalam bentuk upacara tak ada. Katalah kita kata itulah satu-satu hadis menceritakan kelebihan malam nisfu Sya'ban, maka kalau kita nak ihya nisfu Sya'ban, kita pekat-pekat kena pergi kubur pula. 2-3 pagi pekat-pekat kubur, baca doa, ya Allah rahmatilah penduduk kubur ni, ampunlah dosa mereka dan ampun dosa kami. Orang tanya 2 pagi meja dah kubur. Kita kata malam ni nisfu Sya'ban, maksud dia kita dah dekat dengan Ramadan. Saya buat benar macam ni, saya ingat pada Allah, cukup. Tak ada ingat, kepala tak ada ingat tukar buku, kepala tak ada ingat orang arwah balik mai, kepala tak ada ingat nak kena baca Yasin sekali 2 kali, tak ada ingat apa. Baca Quran tak salah, tapi cuba pada malam nisfu Sya'ban yang kita duk lalui ni, tak ada upacara macam ni, tak ada ingat macam ni. Apa orang kata kat kita? Sampai tak ingat langsung malam apa. Dia kata sampai tak ingat langsung malam apa. Pasal itu saya katakan, baca kitab Durratun Nasihin di bawah bab nisfu Sya'ban, tengok sendiri pengarang yang mengangkat hadis nisfu Sya'ban tu, dia hurai hadis tu macam mana dan apa kedudukan hadis berkenaan dengan nisfu Sya'ban. Tak ada satu pun yang sahih, semuanya bermasalah, ikhwan. Hadis itu kalau tak usah kata dia palsu tu teruk sangat, kata dia dhaif sudah, kata dia dhaif. Di sisi ilmu mustalahul hadis, macam mana kita nak berinteraksi dengan hadis yang dhaif ni? Satu, hadis dhaif hanya boleh dibaca dalam bab fadailul a'mal sahaja. Apa maksud fadailul a'mal? Tidak ada kaitan dengan akidah, tak boleh digunakan untuk tafsir, tak boleh digunakan untuk kata haram, tak boleh digunakan untuk kata sunat, tak boleh digunakan untuk kata wajib, tak boleh digunakan untuk kata makruh,
tak boleh digunakan hadis itu untuk memberi penjelasan kepada hukum-hukum agama. Bila kita sebut hadis itu hadis dhaif, dia larang kita buat benda ni semua. Hak ni saya kata ni nak rujuk ke mana? Kita boleh rujuk pada awal Muqaddimah Al-Majmu' dan Nuhbatul Fakar oleh Imam Ibn Hajar Asqalani. Dia hurai satu persatu. Macam mana kita nak berinteraksi dengan hadis yang dhaif. Dia untuk fadailul a'mal, kelebihan amal. Tak habis lagi. Tengok dulu. Yang kedua apa dia ikhwan? Hadis-hadis yang dhaif ni mesti dia bersih tangan daripada istilah mungkar, daripada istilah la asla lahu. Bunyi pula Pak Amir. Pecah rekod ni, dia bunyi time ni. Terlalu saya tutup. Hari ni saya tak ada tutup. Duk seluk tadi macam tak ada. Tengok-tengok dia ada. Dia kena bebas ikhwatul iman. Totally dia kena bebas daripada apa? Daripada gangguan-gangguan istilah-istilah tadi. Mungkar, dhaif yang kuat. Kena bebas. Nak jadi fadailul amal tadi ni. Fadailul amal akidah tak boleh. Sahabat tersebut dalam satu hadis dhaif menceritakan iman macam ni. Tak boleh, salah. Tak boleh. Salah. Sahabat tersebut dalam satu hadis yang dhaif, dia cerita bila Nabi tanya, sahabat tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, macam mana yang kata manisnya iman?" Nabi bertanya, bila sahabat tanya kat Nabi, "Macam mana manisnya iman?" Tiba-tiba Nabi jawab kepada sahabat, kawan ni kata, Nabi jawab pada sahabat, Nabi jawab, "Pernahkah kamu melalui malam pertama dengan isteri kamu? Demikianlah manisnya iman." Hadis macam ni bukan kata dhaif. Ambil botol sampah tu lah, langgap dengan tayar motor kat atas, koyak pula lagi kat atas, pergi bubuh dekat Indah Water. Hadis ni cukup dajjal punya hadis. Adakah manis iman pikir dengan benda tu? Oh, kalau macam tu lah, dajjal. Hadis ni cukup dajjal punya hadis. Tak boleh ambil tu pergi tak bersih iman. Hadis terlaknat, hadis terkutuk. Semoga Allah laknat kawan yang buat hadis tu. Hadis gila punya hadis. Boleh guna nama Nabi. Nabi sebut manis iman macam tu. Apa ni hadis? Siapa yang baca? Guru tasawuf. Cukup tak kata. Yang ketiga. Yang ketiga, macam bila kita jumpa satu hadis tu hadis dhaif, apa kita nak kena buat? Kita mesti 100% jangan percaya secara total dia daripada Nabi. Tengok macam mana kedudukan hadis dhaif ni. Cara kita nak pegang dia. Satu, dia tak boleh dhaif yang kuat. Kita abang tadi. Yang kedua, dia tak boleh pakai dalam akidah, dalam hukum hakam, dia tak boleh pakai dalam tafsir-tafsir. Yang ketiga, bila kita jumpa hadis dhaif, kita mesti jangan percaya 100% dia daripada Nabi. Antum main syarat ketiga ni tak nanya kita. Mana boleh satu benda kita nak sebut nama Nabi tapi tak percaya 100%. Kalau kita sebut satu benda daripada Nabi, kita percaya 100%, wajib dia sahih. Sahabat ada satu hadis tapi dia lemah tau, tapi Nabi ada kata tak boleh sebut macam tu. Yang lemah jangan sandar pada Nabi. Habis nak sebut apa? Duk diam, jangan sebut apa. Maka dia kata kena baca dengan sirah yang tamrid, sirah yang bermasalah. Dikatakan, Nabi kata, punya longgar. Sahabat, dikatakan, diriwayatkan, punya. Kalau kita kata qala Rasulullah, yang tu nama dia sirah jazam, sirah dia tetap, pasti. Hadis dhaif tak boleh baca dengan jazam, kena baca dengan tamrid. Di mana nak rujuk hak saya kata ni? Dalam Muqaddimah Al-Majmu' oleh Imam An-Nawawi ketika dia bahas kedudukan hadis. 22 jilid punya ada. Baca jilid Muqaddimah cukup jumpa. Bila kita jumpa hadis-hadis yang dhaif ni, apa kita kena buat yang keempat sahabat? Tidak boleh kita sebar dan masyhurkan kepada orang.
kita kena simpan seorang-seorang. Kata member naik, Nabi SAW ada bersabda, hadis ni hadis yang dhaif. Tak boleh. Hadis dhaif dia kena jadi macam isap ganja, duk makan syabu. Kan? Curi-curi. Sendiri simpan. Kita ingat ada satu hadis dhaif, tapi aku tengok hadis ni macam sedap juga ni. Aku nak pegang, sendiri pegang. Kalau nak busuk pun, busuk perut hang seorang-seorang. Jangan bagi busuk orang lain. Mai pada syarat ni saja fail kita. Macam mana orang baca hadis dhaif hari ni? Pak Amir bukan kata itu dhaif kan? Yang Ibnu Qayyim tulis dalam kitab dia, apa dia? Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Di antara hadis yang dhaif dia buah di situ apa dia? Rejab bulan Allah, Sya'ban bulan aku, Ramadan bulan umat. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif, tidak sabit daripada Nabi. Tapi macam mana ceramah-ceramah dia? Tak boleh. Bila kita tahu benda tu dhaif, boleh kita cerita pada orang, ikhwan, untuk apa ya ikhwan? Untuk menerangkan kedhaifan dia supaya orang tak terpengaruh. Itu boleh. Bila kita jumpa hadis dhaif ikhwan, apa kita nak kena buat? Wajib kita bagi penjelasan bertubi-tubi di sisi ilmu mustalahul hadis. Dhaif ni maksud dia apa? Pasal apa dia dhaif? Dia dhaif yang pertama kerana terputus sanad, yang kedua kerana rawi yang tercela. Ikhwan, takat tu saja amanah kita dengan Nabi ni tak terbuat. Kita belum jaga sunnah Nabi. Nak kena ada ulama yang betul-betul reti benda ni. Nak terang Pak Amir, terang ke orang. Dan kita terkena satu masalah Pak Amir, masalah pada dunia kita ni, bila kita duk terang benda ni, dia kata kita duk pergi usik benda yang paling remeh. Dia kata Dr. Mursi dengan Dr. Yusuf Qaradawi dihukum mati oleh Mesir. Ya. Dituduh pengganas. Dia kata daripada hang nak pergi cerita hadis dhaif ni, yang tu hang sikit pun hang tak cerita, ni mengajak apa? Dia kata lagu tu. Tak betul lah. Mesir kata Dr. Mursi nak dikena gantung, Yusuf Qaradawi patut dibunuh. Ikhwan, kita makan nasi kan makan dedak? Boleh fikir. Satu orang Islam nak pergi gantung satu orang Islam, mana sabar? Yang nak kena gantung tu siapa dia? Ulama. Yusuf Qaradawi ni bukan duk jual bubuk gandum tepi jalan. Universiti dalam dunia ni pakai buku dia. Hang nak pergi gantung satu orang macam tu, orang putih kata Pak Amir, this issue very easy to make decision. Position tu jelas. Nak gantung pasal apa? Gantung tu pasal bukan isu Qaradawi pi zina ke pi rogol anak bini orang, dah. Qaradawi tak setuju dengan politik yang berlaku di Mesir. Seorang nak gantung dia. Pasal apa nak gantung? Pasal polemik dia politik. Bukan pasal Qaradawi murtad. Lu fikirlah sendiri. Itu pun nak suruh orang fikir. Ni nak suruh orang fikir ada dhaif ni, hang tak kerti fikir. Nak ajak. Adakah satu orang aku seronok lah Qaradawi dah nak lena dah bagus dah. Hang ada iman ke cakap macam tu? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hadis sahih. Mesir ni ada satu sejarah besar Pak Amir. Mai siapa pun di Mesir nak bercakap Islam mesti dia bunuh. Start dengan Hasan Al-Banna, diikuti dengan apa nama Syed Qutb, dengan latest sekali dengan kita Dr. Mursi. Nak bawa Islam problem. Jadi kita tak sentuh sangat isu tu. Pasal apa? Kalau ada orang tak boleh fikir isu ni, ini betul-betul papadom betul kawan ni. Takkan tak boleh fikir. Semua orang tahu. Kita tak boleh bersetuju punya. Dan kalau you pula nak hukum dia dengan pakai mahkamah you yang berpihak berat diri sebelah, tak boleh. That is not fair. Ini serius nyawa orang.
Bunuh satu orang, bunuh satu nyawa, bunuh semua orang. Qardawi tak ada sumbangan ke? Qardawi tulis fatwa muasyarah, dia tulis fiqhul jihad, dia tulis fiqhul zakat, dia tulis fiqhul daulah. Dia tulis tentang as-sunnah wal bid'ah. Sangat menarik buku tu. Buku yang bila dia tulis buku tu, semua hak duk mengaji di bukit-bukit di Mesir tu, hak duk mengaji bukit-bukit di Mekah dan Madinah, semua panggil dia Wahabi, semua panggil dia Dajjal. Tajuk buku dia Sunnah dan Bid'ah. Sangat menarik, ada terjemah. Dia angkat sunnah, tulisan agung dia, di antara gabungan tulisan yang menarik, dicampur tulisan dia dengan salah seorang daripada guru dia, Yusuf Qardawi, dengan Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Ghazali tulis Fiqhus Sirah. Fiqhus Sirah ada tulisan Sa'id Ramadan Al-Buti, ada Fiqhus Sirah ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali. Cuba dapat Fiqhus Sirah ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali. Di situ Muhammad Al-Ghazali sebagai orang yang celik hadis, dia memberi penjelasan hadis-hadis yang palsu dan tak masuk akal tentang kelahiran Nabi Muhammad dalam buku dia Fiqhus Sirah. Siapa dia? Muhammad Al-Ghazali. Pernah jadi orang besar dalam Ikhwanul Muslimin. Dia cuba nak membetulkan akidah ikhwan kepada akidah sunnah. Tabung jasa. Pun orang khianat juga dengan dia. Tulisannya menarik. Dua orang ni, tengok muka Muhammad Ghazali, tengok muka Yusuf Qardawi, macam dua kembang lah. Cara pakai serban, cara janggut, cara bentuk muka sama. Menulis satu buku yang sangat menarik tentang al-ibadah fil Islam. Yusuf Qardawi menulis ibadah dalam Islam tu macam mana. Di antara benda yang Yusuf Qardawi sebut dalam buku dia ni, hak kita nak jumpa, yang dia tulis dalam, yang dia tekan dalam highlight hitam tu, Yusuf Qardawi sebut benda yang sama dalam buku dia, ibadah dalam Islam. Ibadah asal mulanya tidak diperbolehkan kecuali yang disyariatkan oleh Allah. Dan segala sesuatu selain ibadah asal mulanya diperbolehkan kecuali yang dilarang oleh Allah. Benda ni sama seperti disebut oleh Yusuf Al-Qaradawi. Kaedah yang kita pakai apa dia? Ibadah pada hukum asal tak boleh buat. Sampai Allah perintah buat, baru boleh buat. Demikianlah haji. Nabi tengok orang musyrikin buat haji, Nabi tak teringin nak buat haji. Sampai Allah turun ayat, baru Nabi buat haji. Nabi tengok dia puasa, Nabi tak teringin nak puasa. Sampai turun ayat puasa, baru puasa. Ibadah asal al-butlan. Al-aslu fil ibadati al-butlan, dia kosong. Sampailah datang dalil suruh buat, baru buat. Sampailah datang dalil suruh contoh Nabi, baru kita contoh Nabi. Adapun dalam hidup kita, dalam urusan kehidupan yang bukan ibadah, asal dia semua boleh buat. Sampailah nas kata tak boleh, baru tak boleh. Yang ni yang kawan-kawan kita duk pergi bertukar. Bila kita kata Nabi tak buat, dia tanya satu soalan, ada larangankah Nabi tak bagi buat? Hadis Aisyah, hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Ahmad, hadis Aisyah dengan 2-3 lafaz. Hadis Bukhari Muslim, man amila amalan. Hadis Bukhari Muslim juga man ahdasa. Hadis Imam Ahmad man sana'a. 3 lafaz ada. Siapa yang pi buat satu amalan, siapa yang pi reka satu amalan yang aku tak pernah buat. Aisyah dengar Nabi kata, Aisyah riwayatkan benda ni pada kita. Aisyah kata, Nabi kata, siapa pi buat, pi reka satu amalan tak ambil daripada aku, fahuwa radun, ditolak. Di dunia lagi ditolak. Jadi kalau orang tanya kita, adakah dalil Nabi tak bagi buat? Hang duk kata jangan sembahyang ada usali, hang duk kata macam ni, hang ada dalil ke kata tak boleh buat? Kita kata hadis Aisyah kata, siapa pi buat, siapa pi reka satu amalan yang tak ada kena mengena dengan Nabi, kesimpulan dia mudah, fahuwa radun, ditolak. Siapa yang kata ditolak ni? Nabi. Ingat saya kata tadi awal-awal, tafsiran kena memenangkan teks. Tafsiran kena memenangkan teks. Jangan main hujah mengalahkan teks. Undang-undang dia macam tu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa
radun. Itu Sahih Bukhari, itu Sahih Muslim daripada Aisyah. Siapa beramal, tengok dia guna mufrad, betul Ustaz Ahmad? Man amila amalan. Amalan dia guna tanda sifat. Man amila amalan. Siapa pi buat satu amalan, macam ni dia buat. Dia buat lagu ni. Laisa alaihi amruna. Yang dia buat tu Nabi kata tak ada kena mengena dengan aku. Aku tak ajak pun. Fahuwa radun, ditolak. Tu tax. Tak ada macam tu. Bila nak semayang, kena semayang macam Nabi. Ada perintah. Bila nak buat haji dan umrah macam Nabi. Mesti semua macam, exactly macam Nabi kita buat ibadat. Akidah macam Nabi. Kalau akidah macam lain, tak ada kena mengena dengan Nabi. Dan kita tak boleh bukti pun daripada Nabi. Fahuwa radun, ditolak. Itu teks. Maka siapa-siapa main bagi satu syarahan dia tu lebih tinggi daripada teks ni, kita kata ai mardud, syarahan itu ditolak. Siapa yang menolak? Kaedah agama ditolak, bukan kita tolak. Pak Amir, hidup pergi jadi belai dengan orang ni seronok. Kita ni alien. Duk pergi faham macam ni alien. Kan? Alien. Tadi saya cerita dekat Ustaz Abu Talib tadi. Satu ceramah saya di Tapah Pak Amir. Lepas tu hari Jumaat ni saya ada ceramah di Tapah. Saya kata dekat Ustaz yang jemput saya tu, pasal itu kawasan Perak kan, agak bahaya sikit lah kan. Black area, yang nak pergi ni pun black juga. Jadi dia bahaya lah sikit. Jadi saya bagi tahu pada Ustaz saya yang jemput tu, saya kata Ustaz pergi isi satu borang, nama dia tauliah sementara, permit sementara lah. Iaitu pejabat agama dia boleh bagi permit, iaitu habis tarikh tu tak boleh pakai lah. Ustaz ni pun dia ambil saya punya biodata semua, tulis mengaji mana semua, tulis, saya hantar pergi kat dia hantar pergi Tapah. Pejabat agama Tapah hantar pergi Ipoh hantar balik mai Tapah. Okey, Ustaz Muhammad Halim bin Hassan dibenarkan bagi ceramah. Dia pun seronok. Dia penat lah poster semua. Naik poster semua ceramah di jemaah ni. Poster dah naik dah hari Senin. Penguat kuasa tak puas hati. Penguat kuasa buat satu bantahan. Pejabat agama Tapah panggil pula mereka ni. Luluh dah saya ni. Bukan kita jahat selama-lamanya. Luluh dah. Batai. Banyaklah dia punya sebab nak jaga masyarakat, tak mau gaduh. Saya ni Pak Amir, macam nak pergi ceramah hari Jumaat ni, saya nak bawa ganja 3 kati punya ganja. Macam tu. Nak bawa dadah ni 3 kilo. Dadah, ganja, syabu, syabeh, semua saya nak bawa belakang kereta, nak pergi ceramah di Ipoh. Lepas ceramah kita jual dadah. Depa nampak saya nak masuk Tapah macam tu. Sedangkan tajuk ceramah saya tu yang depa yang lulus. Isra' Mi'raj menurut hadis yang sahih. Tu dia. Dia mau dhaif juga. Dia mau dhaif juga. Dia nak dengar juga pasal masyitah tu. Bukan kita kata salah dengar pasal masyitah tu, cuma kita bagi tahu dalam Isra' Mi'raj, dalam hadis yang sahih, cerita masyitah tu tak ada. Dia wujud dalam riwayat yang dipertikaikan. Dan cerita masyitah tu diambil oleh orang sufi untuk jadi dalil, kata boleh ambil berkat kubur. Cerita pasal Bilal bin Rabah, kita pernah dengar? Bilal bin Rabah, bila Nabi wafat, dia keluar tinggal Madinah. Dia dah tak mampu duduk di Madinah. Sejurus dia mimpi. Nabi kata kat Bilal, hang tak mai ziarah aku kat Bilal? Hang lupa kat aku ke? Dia pun jaga daripada mimpi, pacu kuda dia pergi Madinah. Benda mula dia masuk Madinah, Bilal buat apa? Dia ziarah kubur Nabi. Dia pergi kat makam Nabi, dia menangis. Aisyah dengar kata Bilal mai. Aisyah kata, Bilal, mak hang ni teringin nak dengar suara hang. Hang ajar sekali boleh tak? Bila tak mau, bila tak boleh dah. Yang minta ni siapa dia? Aisyah. Yang minta ni Aisyah. Bilal pun azan. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak boleh pergi. Menangis dia paksa juga pergi. Dia pitam.
Nak abang kata Bilal sayang kat Nabi. Tapi cerita Bilal ni duduk dalam hadis, dalam athar yang lemah. Orang Sufi ambil cerita Bilal ni untuk menjadi dalil. Bilal bermusafir daripada Syam untuk ziarah kubur Nabi. Maknanya kita boleh buat satu safar untuk ziarah kubur. Sahabat pernah ziarah kubur dan pernah safar untuk ziarah kubur. Siapa kata tak boleh ziarah kubur? Orang Sufi ambil cerita Bilal ni, dalil dia ke situ. Ulama hadis pergi cari riwayat Bilal ni. Dia duduk dalam asar ghairus sahih. Dia tak sahih. Cerita tu sedap dah. Sedap lah. Ajinomoto masuk Pak Amir, garam masuk, ala kapal masuk Pak Amir, masuk Pak Izzah, baru dia tahu. Rempah Pak Izzah. Kan? Dia kalah lah lain-lain semua. Amir. Nak pergi cerita yang tu. Nak pergi cerita yang tu. Nak pergi cerita apa? Cerita tapak kaki yang dengar dalam syurga tu. Hadis tu hadis sahih. Hadis tu hadis sahih. Pasal apa? Pasal Bilal mengamalkan sunnah Nabi berkaitan dengan ambil uduk, sembahyang sunat. Ambil uduk, sembahyang sunat. Cerita tu sahih, ada dalam Riyadhus Salihin. Nak pergi cerita tu, penguasa dengan jabatan agama tapah nampak macam pusha dada nak mai. Dia nampak dia ni betul-betul pusha dada ni. Bagi dah permit, cancel. Kesian kawan yang berurusan tu, serba salah dia jadi. Dia nak abang kat saya jadi mati mak, jadi mati mak mentua, mati pak mentua. Dia pun tak tahu nak pilih mati siapa. Kesian kat dia. Tak apa. No problem. No problem. Agama Islam ni Allah yang jaga, bukan saya yang jaga. Kalau saya tak boleh masuk ceramah, Allah akan hantar orang lain yang boleh berceramah, yang boleh membuka hati perut manusia lebih daripada orang lain nak buat. Allah boleh buat. Betul Pak Cik? Dan ni umur saya berapa? 40. Ingat saya muda lagi ke? Iya, dan tua setahun daripada Pak Mik. Pak Mik 39, saya 40. Kan? Hari ni panjang dalam usia saya dah tua beruban atas bawah ni. Kita tengok budak-budak yang duk mengaji agama ni, dia keluar mai, takut kita. Kita sebut nama-nama yang muda-muda ni, Ustaz Aizul Yaakob. Muda, boleh baca hadis. Oh, dahsyat. Betul Pak Amir? Hak muda tu semua muda daripada saya Allah. Tak sampai lagi umur mereka ni dalam 3, habis tinggi pun 31, 32. Saya dah makan garam lebih daripada mereka Pak Amir. Itu yang sangkut tu. Mereka ni main muda-muda. Siapa yang main ni? Tu Ustaz apa? Yang pada Terengganu, badan besar tu. Apa? Khairul Ikhwan. Han cari pasal dengan dia. Dia berdiri saja kita lenguk dia macam tu. Nak cari pasal dengan dia. Dia main mengajak apa? Main mengajak kitab Mishkah. Jangan buat pasal. Satu masa dulu kitab tu dalam Malaysia tak boleh baca. Ustaz-ustaz pondok tak mau. Hari ni dia main baca kitab tu. Baca terang hadis. Hang tak bagi ke Ali Hasan mengajar? Ya, kawan ni main ajak. Dia pun ni main. Siapa ni? Aizul Yaakob. Siapa dia? Apa? Khairul Ikhwan. Tu hak muda lagi muda duk dah. Hak muka comel-comel tu. Apa? Sunan Tirmizi. Ingat apa nama dia? Samsul Tirmizi. Muhammad Tirmizi. Tak sampai 30. Kawan pasang kat saya ceramah Ustaz Tirmizi tu. Ni Ustaz Lan kita kan, malam tu dia pasang, dia duk cerita pasal Alqamah. Bukan saya cerita, dia cerita. Dia duk cerita pasal Alqamah. Cerita Alqamah ni kita kena siasat balik. Betul ke sahabat Nabi nama Alqamah mati tak boleh mengucap? Betul ke? Dia tanya balik. Han nak sekat arus ke? Sekat satu nama boleh, tapi agama tak ada sekat. Dalam duk sekat-sekat, mai pula seorang lagi. Ni balik pada Jordan, Dr. Rozaimi.
Oh, doktor, saya pesakit. Doktor mai. Hampa nak sekat ke? AJK fatwa dia. Badan aja kecil, tapi ilmu dahsyat. Balik daripada Jordan, PhD, hadis. AJK fatwa negeri Perlis. Anak kata apa dia? Orang lagu tu hang boleh sekat. Sunnah ni mungkin nama pembawa dia berbeza, manhaj dia sama. Saya tak boleh sampaikan sunnah satu tempat, saya tak patut sedih. Kenapa? Allah akan ambil orang lain. Allah ambil orang lain tu sampai agama dia. Alhamdulillah. Nanti Allah ubah hati budak-budak muda Pak Amir. Dia nanti nak tahu, mamak ni takkan bawa ganja sebanyak tu lah. Orang nak tahu. Orang nak tahu. Pasal apa sampai ceramah dia tak boleh langsung masuk Perak ni? Dia ni pasal apa? Dua pupu dengan ayah pin kah? Orang mula nak ambil tahu. Orang nanti search. Pencarian nanti berlaku dalam internet. Tapah akan jadi dua tapah. Tak nak bimbangnya. Jangan bimbang ikhwan. Kita sujud syukur alhamdulillah. Bila orang tak bagi kita cakap sunnah, bermakna dia telah tanam benih sunnah tempat itu. Antum tengok, kalau masjid itu dia tak bagi orang sunnah masuk, demi Allah dia sedang korek benih dia bubuh. Sunnah akan masuk. Fir'aun mimpi, kemudian buat satu undang-undang, anak lelaki semua nak bunuh. Kan? Baqarah cerita kan? Tapi apa Tuhan buat dalam istana Fir'aun? Budak lelaki-lelaki dia nak bunuh tu, dia ada dalam rumah dia. Nak buat macam mana? Quran beritahu, dia pemalukan orang perempuan, dia nak bunuh anak-anak kecil pasal ada mimpi sikit hari tu, takut. Kalah dengan bini Pak Min. Siapa pun Pak Min, hati tangan bini tumbang. Ustaz lagi lah Pak Min. Tumbang. Tak bagi. Siapa? Ana rabbukumul a'la. Siapa aku? Ana rabbukumul a'la. Aku, abang, dia tu Tuhan tinggi. Tengok budak ni duduk membesar, merangkak, besar rumah dia. Besar dah, baru dia tahu hang nikah budak tu. Siapa boleh sekat hidayah ada dalam rumah Fir'aun? Siapa boleh sekat petunjuk Allah nak sampai kepada Asia, bini Fir'aun? Fir'aun tak boleh sekat. Mati Fir'aun secara terkutuk dan terlaknat. Masuk syurga isteri Fir'aun. Dalam surah Tahrim, dengan penuh tawaduk, Asia melafazkan doa. Malaikat merambu menangis dengan doa Asia, supaya Allah bagi dekat dia satu rumah dalam syurga dekat Allah. Baitun dalam bahasa Arab ni rumah kecil. Qusur kalau besar. Dia kata, ya Allah, dalam syurga tu tak payah bagi rumah besar-besar kat aku. Bagi sikit aja rumah, abang aku boleh duduk, dan rumah tu indak, dekat dengan hang ya Allah. Dalam surah Tahrim, doa wanita yang salihah. Kami main dengan hidayah Tuhan. Jadi kita bila tengok satu tempat tu duk buat kalang kabut lagu ni, kita kata Allahu Akbar, alhamdulillah. Sampailah sunnah orang lain. Pasal itu penegak-penegak sunnah bagi baton. Jangan duk pegang baton seorang-seorang. Bila mai ustaz-ustaz muda lagu ni, kita kena bagi ruang. Pergi. Ustaz apa tadi, ikhwan tadi, kita bagi ruang ke dia. Baik, pergi. Benda dia cakap, kita tak payah cakap dah. Benda dia cakap, kita kuatkan cakap dia. Bagi masyarakat terbuka mata. Mereka ni ada masa, mereka ni ada macam-macam. Mereka pergi. Kita duduk macam kita cukup. Kita ni Pak Mik dah tua. Kita jalan cara orang tua. Nak lari tak boleh dah Pak Mik, kita mengesot. Duduk, kena kopi apa ke sikit, tengok jam 9, 10. Lagu ni mengesot apa Ustaz? Lagu ni mengesot kau Ustaz oi. Jadi kita berhenti dekat tu. Semuka aja baca Pak Mik. Kita berhenti dekat tu, kita sambung insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.